Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bilisani Musa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sedang hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan keizinan kepada kita untuk meneruskan kehidupan di dunia yang sementara ini untuk kita beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang mengizinkan untuk kita bertemu sehingga di hari-hari terakhir bulan Ramadan 1444 Hijrah ini untuk kita meneruskan perjuangan beribadah, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang bulan Ramadan ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah dalam siri Tazkirah Ihya Ramadan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pada kali ini kita akan membicarakan berkenaan dengan tajuk kembali kepada fitrah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak lama lagi berakhirlah bulan Ramadan, maka sampailah ke satu ketika, satu saat, iaitu dikenali sebagai pertemuan kita dengan Aidil Fitri. Jadi kenapa dinamakan Aidil Fitri? Iaitu Aid bermaksud perayaan, Al-Fitr yang merujuk kepada maksud fitrah. Jadi fitrah yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikan sama ada anak itu menjadi Yahudi, Kristian atau penyembah berhala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa dan apakah perkaitan di antara ibadah puasa yang kita lalui sepanjang bulan Ramadan ini dengan dinamakan sebagai Hari Raya Fitrah, iaitu kembalinya kita kepada fitrah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebenarnya dalam hadis yang dinyatakan tadi, Nabi SAW menyatakan setiap daripada kita ini lahir di atas muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Dikata Nabi, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka para ulama menyatakan maksud fitrah ini antaranya adalah Islam. Dan antara lain maksud fitrah ini iaitu seseorang hamba lahir dalam keadaan dia sedar dia mempunyai Tuhan untuk dia sembah. Jadi fitrahnya kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bagaimana Allah telah pun mengambil sumpah daripada setiap roh manusia. Allah telah bertanya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Seluruh roh yang ditanya itu menjawab, bahkan ia, wahai Tuhan kami, kami naik saksi.
Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi fitrah manusia merujuk kepada kesedaran manusia itu bahawa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi roh kita telah pun bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah bertanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Roh kita telah pun menjawab. Namun yang menjadi persoalan, adakah setiap manusia sedar tentang perjanjian tersebut? Roh yang telah berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, roh yang sebenarnya telah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala dan telah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila roh tadi ditiupkan ke dalam jasad seseorang manusia dan manusia itu membesar, berinteraksi dengan kehidupan di alam ini, maka dengan sebab aktifnya yang dinamakan sebagai nafsu syahwat, maka berkemungkinan seseorang manusia itu lupa kepada apa yang telah dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu, sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Sirrul Asrar menyatakan, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam kepada kaum masing-masing, antaranya adalah untuk menyedarkan manusia itu tentang janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji ketika hari Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Roh manusia semua menjawab, bala syahidna, bahkan kami naik saksi, wahai Tuhan kami. Jadi apabila manusia itu melayari kehidupan seharian, berinteraksi dengan kehidupan, maka dia berkemungkinan lupa tentang perjanjian ini. Inilah fitrah asal manusia yang sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi dek kerana terpedaya dengan nafsu syahwat, maka seorang manusia itu lupa kepada janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara lain untuk kita faham apakah perkaitan di antara ibadat puasa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan sepanjang bulan Ramadan ini dengan kembalinya fitrah seseorang manusia itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam setahun ada satu tempoh yang dinamakan sebagai Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, untuk semua manusia mukallaf dilatih untuk kembali kepada fitrah. Dan latihan untuk kembali kepada fitrah itu antara lain iaitu untuk mengawal hawa nafsu. Maka dalam pensyariatan ibadat puasa, maka kita dididik secara basicnya untuk kita mengawal nafsu yang paling dominan dalam diri kita. Yang pertama nafsu makan dan minum, dan yang kedua adalah nafsu seksual. Maka sebab itu antara perkara yang membatalkan ibadat puasa itu makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, dan juga melakukan hubungan antara suami dan isteri. Maka sebab itu ibadat puasa mengajar kita secara basicnya untuk kita mengawal dua nafsu yang paling dominan ini, untuk menyedarkan kita kepada fitrah asal kita. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, namun itu puasa tidak terhenti setakat kita tidak makan, kita tidak minum, suami isteri tidak melakukan hubungan suami isteri pada siang bulan Ramadan. Bukan hanya sekadar meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bahkan ibadat puasa itu tidak hanya sekadar dilihat secara fizikal, tetapi perlu untuk dilihat secara kerohaniannya. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, rawahul Bukhari.
setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dirinya sendiri, melainkan ibadat puasa. Kerana puasa ini untuk aku, dan aku yang akan membalasnya. Maka jika kita perhatikan, adakah ibadat puasa itu hanya sekadar untuk menahan diri daripada makan, minum, daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa yang bersifat fizikal? Jika hanya sekadar begitu, apa istimewanya ibadat puasa ini dengan ibadat-ibadat yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi bahawa ibadat puasa itu adalah untuk aku, dan aku sendiri yang akan membalas. Sehingga para ulama menyatakan bukan bermakna ibadat-ibadat yang lain itu tidak penting, tetapi nak menggambarkan betapa istimewanya ibadat puasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menyatakan puasa itu perlu dihayati, yang bukan hanya sekadar secara fizikal, tetapi sampai kepada penghayatan rohani. Maka sebab itu Imam Al-Ghazali sebagai contoh menyusun 3 level tahap penghayatan puasa. Level paling asas iaitu puasa orang awam, hanya sekadar meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa, tak makan, tak minum, dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Tapi apabila dihayati dengan lebih mendalam, Imam Ghazali menyatakan kita perlu berusaha untuk menjadikan puasa kita ini seperti puasa orang yang semakin dekat dengan Allah, iaitu golongan Al-Khawas. Iaitu mereka bukan hanya sekadar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mereka tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Mata berpuasa tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Telinga berpuasa tidak mendengar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Lidah berpuasa tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota-anggota badan yang lain juga berpuasa, iaitu dengan erti kata taat segala perintah Allah, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perut dijaga supaya tidak makan secara berlebih-lebihan ketika berbuka puasa. Dan ini adalah penghayatan yang meningkatkan kualiti ibadat puasa. Dan tahap yang tertinggi, kata Imam Ghazali, iaitu puasa khawasul khawas, iaitu puasa para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalangan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para salihin, iaitu hati mereka berpuasa daripada terpedaya dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati mereka hanya diisi dengan zikrullah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi apabila kita berusaha dalam melaksanakan ibadat puasa sepanjang bulan Ramadan ini, bukan sekadar kita berpuasa, kita mengisi dengan ibadat-ibadat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahawa Ramadan ini adalah satu bulan yang disediakan untuk seseorang beriman itu mempersiapkan dirinya untuk kembali kepada fitrah asalnya. Jadi fitrah asal yang kita dah nyatakan tadi, perkara yang paling teras, iaitu roh kita telah pun mengenal Allah, roh kita telah pun berjanji untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan roh ini apabila masuk ke dalam jasad manusia, jiwa manusia akan terlupa kepada perjanjian roh tadi, dek kerana hawa nafsunya. Maka apabila kita betul-betul menghayati bulan Ramadan yang penuh dengan syarat dengan program-program ibadah, yang terasnya adalah berpuasa di bulan Ramadan, maka kita akan dapat menghayati bagaimana untuk kita mengawal hawa nafsu kita, dan kemudian kita akan dapat menyedari fitrah asal kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, selanjutnya untuk penghayatan kembali kepada fitrah, iaitu berkaitan dengan dosa dan pahala. Jika kita menghayati maksud hadis Nabi SAW, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah,
iaitu mereka bebas daripada dosa. Setiap manusia lahir seumpama kain putih, sebagaimana diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apabila manusia itu hidup di atas muka bumi, berinteraksi dengan kehidupan, terpedaya pula dengan hawa nafsu, maka manusia melakukan dosa. Jadi melakukan dosa ini adalah merupakan perkara-perkara yang mencemarkan fitrah. Fitrah asal manusia adalah suci bersih, hatinya bersih, jiwanya bersih, mindanya bersih, segala-galanya bersih. Sehingga Nabi mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir, bersih daripada sebarang bentuk kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Oleh sebab itu, ibadat yang difardukan sepanjang bulan Ramadan ini, khususnya ibadat puasa, untuk mendidik manusia, iaitu menyedari dosa, maksiat yang pernah dilakukan dan dituntut untuk bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud bertaubat adalah kembali. Tabayatubu taubatan, kembali. Apa maksud kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iaitu kita berusaha untuk kembali kepada fitrah asal kita. Maka sebab itu, antara kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini, iaitu diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu al-Bukhari. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sehingga pernah satu ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Waktu itu Nabi nak naik ke mimbar. Pada setiap anak mata tangga mimbar itu, Nabi mengucapkan amin. Nabi naik anak tangga pertama, Nabi ucapkan amin. Nabi naik anak tangga kedua, Nabi ucapkan amin. Nabi naik anak tangga ketiga, Nabi ucapkan amin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada ketika itu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kenapa kamu mengucapkan amin setiap kali kamu naik tangga? Maka Nabi SAW menyatakan, ketika aku nak naik anak tangga tadi, malaikat Jibril datang dan dia mendoakan. Jadi golongan pertama yang didoakan oleh malaikat Jibril, iaitu sesiapa dalam kalangan manusia yang ibu ayahnya masih ada, tetapi dia tidak berkhidmat kepada ibu dan ayahnya, lalu dia dihumbankan ke dalam api neraka, maka celakalah orang ini. Lalu Nabi kata, aku ungkapkan amin. Kedua, kata malaikat Jibril, celakalah mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi apabila dia keluar bulan Ramadan, dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah. Lalu Nabi kata, aku pun mengungkapkan amin. Dan ketiga, malaikat Jibril kata, celakalah orang yang apabila disebut namamu wahai Muhammad, tetapi dia tidak berselawat kepadamu. Lalu Nabi kata, aku mengungkapkan amin. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, maka salah satu daripada golongan yang didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril, iaitu golongan yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tarbiyah, latihan, ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan itu tidak menjadikan seseorang itu bersedia untuk diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka golongan inilah yang didoakan kecelakaan oleh malaikat Jibril, iaitu makhluk langit, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan dan diaminkan oleh Sayyidul Bashar, iaitu penghulu kepada seluruh manusia. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu Nabi Muhammad SAW mendoakan. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, satu doa yang diungkapkan oleh dua makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril mendoakan, diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amat rugilah manusia yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak berjaya kembali kepada fitrah,
iaitu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kehadiran Syawal bukanlah untuk dijadikan asas riang ria atas dasar nafsu syahwat. Kita menyambut kedatangan Syawal dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, Allah izinkan kita berjaya melalui bulan Ramadan yang penuh cabaran untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali kepada asal fitrah kita. Inilah yang diungkapkan dengan kalimah minal aidin. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi golongan yang kembali, iaitu kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah. Fitrah kita kenal Allah, fitrah kita bersedia untuk taat perintah Allah, fitrah kita bebas daripada dosa. Jika kita melakukan dosa, dosa itu diampunkan oleh Allah SWT. Wal faizin minal aidin wal faizin. Maksud faizin iaitu mereka yang berjaya. Berjaya dengan apa? Iaitu berjaya diselamatkan oleh Allah daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang diselamatkan oleh Allah daripada api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka orang inilah yang telah benar-benar berjaya. Ya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di tema kita kembali kepada fitrah, maka kita cuba hayati sejauh mana ibadah yang kita dah lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Dan kita di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, daripada 1 Ramadan sehingga akhir Ramadan, kita menyediakan program-program untuk kita isi. Antaranya kita membaca Al-Quran, antaranya kita ada sesi tazkirah pada setiap hari untuk menyuburkan lagi semangat kita, asas ilmu dan kesedaran untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bermuhasabah, kita mengkoreksi diri kita sejauh mana ibadat yang kita dah lakukan sepanjang bulan Ramadan ini. Dengan masa-masa yang terbaki yang ada, marilah bersama-sama untuk kita melipat kali gandakan usaha, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh untuk kita mengakui dosa, maksiat, kelemahan, kealpaan yang telah kita lakukan sebelum ini, dan kemudian kita menyesali setiap apa yang dosa maksiat yang kita telah lakukan, dan kita berazam untuk menggantikan dosa maksiat itu dengan amal-amal soleh yang seterusnya. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita keampunan maghfirahnya wa itqun minan nar, dan diselamatkan daripada api neraka. Yang mudah-mudahan bertemu kita dengan 1 Syawal dalam keadaan kita kembali kepada fitrah. Itu kita nyatakan tadi kesimpulannya, fitrah asal kita adalah kita kenal Allah. Fitrah asal kita bersiap sedia untuk taat, mengabdikan diri kepada Allah, dan fitrah asal kita adalah bebas daripada sebarang dosa dan maksiat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.